Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita, yang mengumpulkan kita di dalam majlis ilmu, yang menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang masih lagi diberikan ruang, kekuatan, kesihatan untuk hadir dalam majlis ini dan menambahkan siri ilmu yang tepat dan amalan mengikut sunnah. Dan mudah-mudahan dengan adanya amalan-amalan yang bertepatan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan kita ganjaran pahala yang besar yang boleh membawakan kita masuk ke dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita membicarakan tentang perkara yang berkaitan dengan makan dan minuman, ada adab makan dan minuman mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menggambarkan, menunjukkan Islam ini adalah satu sistem yang bertaraf international, yang mana dia merangkumi semua aspek, yang mana ianya boleh melengkapkan beberapa perkara yang masyarakat kita tidak mampu untuk melengkapkan. Jadi oleh kerana itu, ittiba' sunnah membawa kepada keberkatan, mengikut Rasulullah itu membawa kepada keberkatan. Seterusnya kita berhadapan dengan perkara-perkara ghaib seperti syaitan, ya, seperti hawa nafsu, yang mana ianya akan mengganggu dalam siri amalan-amalan yang terbaik ini. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, mengikut sunnah adalah satu perkara yang paling baik untuk mendapatkan ilmu yang tepat dan amalan yang tepat. Selain daripada itu, semua memberi gambaran mengikut akal-akal manusia semata-mata. Jadi kita masuk dalam bab yang berikutnya, bab ke-112, bab yang berkaitan babu karahati syurbi min famil qirbati wa nahwiha wa bayani annahu karahatun tanzihin la haramun. Bab yang berkaitan dengan makruh minum dari mulut ghirbah ataupun tempat dari air dari kulit dan lain-lainnya, dan huraian bahawa hal ini adalah makruh litanzih dan bukan haram. Maksudnya tidak baik. Makruh, orang kata macam kita punya fahaman makruh ni dibenci, ya, bukan diharamkan. Ya, bak kata orang Malaysia lah, ya, makan petai itu makruh, ya, makan petai itu makruh disebabkan baunya, ya. Makruh tu waktu nak solat, tetapi tidak makruh pada waktu-waktu yang lain. Macam makan bawang, makruh waktu nak solat disebabkan bau dia tu. Jadi yang lain-lain tidak menjadi makruh. Jadi makruh bagi fahaman masyarakat kita ialah makruh dicela, tidak baik, ya. Tetapi di dalam, kalau kita belajar dalam bab-bab fiqh, kita akan bertemu dengan kalimah makruh. Setengah makruh itu maksudnya tahrim, diharamkan. Oleh kerana itu, dalam bab ini Imam An-Nawawi rahimahullah telah mengetengahkan satu tajuk. Dia membezakan makruh litanzih dengan makruh litahrim. Makruh litanzih, makruh yang kita sebutkan tadi. Makruh litahrim yang dimaksudkan ialah makruh itu haram. Okey, jadi di sini dia berkaitan dengan satu perkara minum dari mulut ghirbah ataupun tempat ghirbah. Di sini qirbah, ya, dia ambil orang Arab, ya, Arab dia ada beza sikit sebutan-sebutan ni. Siapa yang duduk di Mesir, jim tu dia jadi ga, ya, jim. Jamal, gamal, dia lain. Jadi dalam Arab yang Saudi pula, bahasa yang digunakan kalau amiyah dia tu, kalau qaf dia jadi ga juga. Agullak, okey, aqulu laka, maksudnya agullak, ga, jadi ga, ya. Jadi di sini penterjemah ni mungkin terkesan dengan bahasa Arab yang berada di Arab Saudi. Jadi ghirbah, asalnya qirbah. Dalam bahasa Arab tu qirbah, tempat air dari kulit. Qirbah ni adalah tempat air yang dibuat daripada kulit kambing, ya. Kebiasaannya kulit kambing yang dibuatnya ditanggal. Kalau kita tengok biasa sahabat-sahabat kita tengok macam mana orang Arab, ya, sembelih korban kambing tu, lepas tu dia tak lapah macam kita kadang-kadang, ya. Dia pergi pamnya dulu, pam sampai kambing tu dah gemuk lagi gemuk, ya. Disebabkan bila gemuk tu angin masuk senang ditarik keluar.
Jadi qirbah itu asalnya begitu kedudukannya, ya, dipam-pam bagi dia longgar dia punya kulit tu dari dagingnya, dah longgar tu baru mereka belahkan sikit di bahagian kepala, dibuatlah proses dicabutkan daging tu sehingga kan bekat kulit kambing tu jadi seperti bekas, ya, jadi bekas macam baju. Okey, cuma yang perlu diikatkan bahagian hujung kaki yang dah dicabut tu, kaki tu dipotong dicabut, jadi bulu tu diikat, tapi dia samak dulu. Istilah samak maksudnya cuci buang lemak-lemak agar tak berbau, ya, agar tak berbau. Jadi bila dah tak berbau tu dikeringkan, lepas tu barulah diisikan air di dalamnya dan dibawa berjalan. Orang dulu itu aja ada bekalnya, tak macam kita Tupperware bekal plastik, banyak sangat bekal-bekal dia, ya. Jadi qirbah ini digunakan untuk meletak air. Jadi perjalanan mereka bawa berjalan ataupun mereka nak letak kat rumah ke apa ke, ataupun nak pergi angkat air daripada sungai ke apa, melalui qirbah. Begitu kedudukannya orang dahulu, orang-orang Arab dahulu. Jadi kita akan menyaksikan qirbah ini macam orang Arab dahulu, dia akan menggantung, ya, dia macam beg ni. Ini taklah sama kan, cuma nak ceritakan bentuk tu. Jadi dia pergi ikatnya ke atas tu. Nanti kita akan menyaksikan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan minum secara berdiri. Kita terangkan nanti, dia masuk satu bab tentang minum cara berdiri. Kadang-kadang orang Arab dia akan meletak, pasal qirbah ni seperti belon yang diisi air. Jadi kalau nak minum tak diikat elok-elok, susah kan. Cuba tuan-tuan dan perempuan ambil belon tu, ya, letak air, lepas tu cuba nak minum tu. Jangan belon kecil, belon besar tu, ya. Memang susah. Jadi dia terpaksa ikat ke atas. Siapa nak minum ambil, buka, lepas tu guk. Macam tu. Ustaz pun sampai berdiri dah. Okey, baik. Tu dia qirbah. Dan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang satu perkara yang penting, yakni larangan minum secara terus dari mulut qirbah ini, ya, jika ianya dalam bentuk tertentu. Nanti kita ceritakan. Kita mulakan dengan hadis yang pertama. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil ikhtinasi asqiya'i, yakni an tukassara afwahuha wa yushraba minha, muttafaqun alaih. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu katanya Rasulullah melarang memecahkan mulutnya tempat minum, yakni memecah mulutnya lalu minum dari tempat tersebut. Ini satu perkara yang agak sukar kita memahami, cuma kita boleh imaginekan, bayangkan macam mana dulu tak ada botol yang begini. Tak ada botol. Ya, kita tahu yang dalam cerita-cerita klasik yang kita tengok, dia berbentuk macam labu air, tapi bukan labu air Malaysia yang cantik tu, labu jenis bentuk-bentuk orang tradisional. Jadi ada larangan dalam bab ini, ya, kalau bekas tu besar, kita nak minum, nak cepat minum, kita pecahkan apa ke, dilarang sama sekali. Ya, kaedah dia wallahu alam, kita pun tak boleh nak gambar secara tepat, tapi pada bekas itu jangan dipecahkan ataupun dirosakkan, biarkan dia begitu dan minum secara baik. Bagaimana minum secara baik, kita tengok hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yushraba min fi siqai awil qirbah, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang diminum suatu dari mulut tempat minum itu, dari mulut qirbah, tempat minum dari kulit. Okey, jadi larangan itu berkaitan semua bentuk-bentuk satu bekas yang besar untuk minum, ya, satu bekas yang besar. Ini kecil, ini memang untuk minum seorang, ya, ataupun botol yang lebih kurang 1.5 liter tu mungkin dikatakan kategori seorang lagi. Tapi kalau dah 5 liter punya botol, dah mula tu, itu dah berapa orang punya cara minum. Jadi dia tak boleh minum begitu. Penat macam mana pun jangan pergi ambil tekoi tu guk. Amboi, geram sangat, ya. Ataupun pergi majlis orang kahwin, tengok jak air tu, tak guk, mentang-mentang dia seorang, tak boleh. Ada adab dalam bekas yang besar begini, ada adab dia, ya. Tak boleh minum direct. Ada beberapa perkara yang dilihat dari sudut
waktu minum tersebut. Oleh kerana itu naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang minum di keadaan yang begitu, kerana apa? Di dalam bab ini ada kaitan. Pertama, meminum dalam bekas yang besar bukan untuk kita seorang. Ya, bukan untuk kita seorang, untuk ramai. Jadi bila seorang minum tu agak aib, ataupun orang tengok tu leceh sikit nak meminumnya. Jadi guna bekas kecil, ya, lepas tu tuangkan, ataupun tuangkan, tak menjadi masalah. Okey, itu kaedah dia. Baik. Wa an Ummi Thabit Kabsyatu binti Thabitin ukhti Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu wa anha qalat dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fashariba min fi qirbatin mu'allaqatin qa'iman faqumtu ila fiha faqata'tuhu rawahu Tirmidzi wa qala hadithun hasanun sahih wa innama qata'atha litahfadha mawdi'a fami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tatabarraka bihi wa tasunahu an ibtidal wa hadha hadis mahmulun ala bayanil jawaz wa hadithani sabiqani li bayanil afdal wa akmal wallahu a'lam. Okey, hadis yang berikutnya, hadis dari Ummu Thabit, yakni Kabsyah ibn Thabit, adik kepada Hasan ibn Thabit, salah seorang sahabat Nabi yang masyhur. Kalau tidak salah, Hasan bin Thabit masyhur dengan syairnya. Radhiyallahu anhum, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke tempatku lalu minum dari mulut qirbah yang digantung sambil beliau itu berdiri. Okey, hadis tadi yang dua tadi kita menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang. Tetapi dalam hadis ini pula menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat. Oleh kerana itu Imam An-Nawawi rahimahullah dan juga berkaitan ini Ibnu Hajar ada mengupaskan sedikit, cuma nak mengatakan daripada hadis ini mengisyaratkan bahawa perbuatan minum dalam bekas yang besar ni hukumnya makruh, yakni tak elok, ya. Tetapi bila dibahaskan lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum dalam qirbah yang tergantung. Kalau kita tengok hadis tu tergantung, ya, bila tergantung memang khas untuk diminum, dan dia tergantung tu kan, macam ni bekas untuk diminum tu kan, dia sangkutkan ke atas, lepas tu nak minum tuang macam tu, boleh nampak? Okey, minum lepas tu sangkutkan balik. Okey, begitu kedudukannya. Jadi tak boleh tak kena buat begitu. Tak ada cawan. Zaman tu mana ada cawan-cawan macam kita, mudah sangat kan. Tetapi nak menceritakan Rasulullah minum dalam keadaan yang berdiri, kemudian aku berdiri menuju mulut qirbah tadi dan aku memotongnya. Ummu apa nama tadi? Ummu Thabit tadi, bila dia tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum berdiri pada bekas tu, lepas je Rasulullah minum, dia potong. Lah, kenapa dia potong pula? Ya, marah sangat. Rasulullah minum berdiri ke apa ke? Kita tengok kenapa dia potong. Okey, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan mengatakan bahawa hadis ini adalah hadis hasan sahih. Sebabnya wanita itu memotong mulut qirbah tadi hanyalah kerana dengan maksud hendak menyimpan tempat yang terkena mulutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hendak mengharapkan keberkatan daripadanya serta hendak menjaganya dari penghinaan. Oh, begitu rupanya. Rupanya dia potong tempat bekas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum, di mana letaknya bibir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu untuk dapat keberkatan. Kerana kita tahu hanya lelaki ini sahaja yang ada keberkatan. Ingat tuan-tuan dan perempuan, ini usul. Lelaki ini sahaja yang boleh kita ta'assub, lelaki ini sahaja yang boleh kita puja, tetapi jangan sampai taraf Tuhan. Lelaki ini sahaja yang memiliki keberkatan. Ambil usul ni. Manusia lain tak ada keberkatan. Itu pasal bila orang kata pergi salam ustaz ada berkat, tak ada. Berkat memerlukan dalil. Bila kita buka ruang, oh pergi salam ustaz nanti dapat berkat, dia akan jadi penyelewengan yang jauh.
Berapa ramai orang tersesat dengan tipu daya seorang guru yang kononnya pada guru ada keberkatan. Cuba tengok, baca dan study betul-betul perkara ini. Berapa ramai yang syirik disebabkan masalah keberkatan. Akhirnya orang malam pertama bersama suami, dia bagi malam pertama pada tok guru, kononnya nak dapat keberkatan. Berlaku penyelewengan. Tengok, baca sejarah. Oleh kerana itu dalam bab keberkatan hanya pada Rasulullah, tak ada pada orang lain hingga akhir zaman. Ingat tu. Ya, penting sangat-sangat. Baik. Jadi Ummu Sabit ni dia pergi gunting semata-mata nak simpan keberkatan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, alat-alat perkara-perkara yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya dah tak ada dah. Tak ada satu pun, walaupun orang kata ini daripada Rasulullah, ini rambut Rasulullah, ini janggut Rasulullah, sebenarnya dah tak ada. Dengan sanad-sanad yang clear tu dah tak ada, semua dah hilang. Ada pun orang kata datang dari sefulan, datang dari negeri ini, negeri ini. Tuan-tuan dan perempuan kena faham, kenapa datang daripada negeri Turki misalnya, datang dari negeri India, kenapa benda-benda ni datang dari negeri-negeri tersebut. Ya, dan kita tahu negeri tersebut banyak mengamalkan perkara khurafat. Jadi oleh kerana itu berhati-hati, jangan terpengaruh. Ya, bila kita dengar ceramah kaset tu, oh dia seronoknya disebabkan dapat bertemu dengan janggut Rasulullah, lalu dicelumkan air sehingga kan dijual atas nama janggut Rasulullah. Tuan-tuan dan perempuan, ya, janganlah, tak habis manusia ni nak menyesatkan manusia yang lain. Tak habis dengan menipu atas nama Rasulullah, hadis palsu atas nama Rasulullah, lepas tu janggut palsu atas nama Rasulullah, mimpi palsu atas nama Rasulullah. Yang kita tak ada ilmu, kita percaya bulat-bulat. Tok Syekh tu berniaga air atas nama janggut Rasulullah, berapa banyak yang minum. Tantah mat Bangla mana kita pun tak tahu. Ya, silap kita dalam bab ini. Habis dah, asal Rasulullah dah tak ada dah. Ya, dah tak ada dah. Kesan daripada peninggalan Rasulullah dalam bentuk-bentuk yang begini dah tak ada dah. Baik. Jadi oleh kerana itu bila kita melihat dalam bab ini, hadis ini nombor 761 ditanggungkan atasnya ada keterangan membolehkan minum dari mulut qirbah dan lain-lainnya, sedangkan dua hadis yang di mukanya di depan tadi menerangkan hal yang lebih utama serta lebih sempurna. Ya, sebaik-baiknya tidak begitu. Jadi maksudnya boleh minum kalau dah penat sangat, majlis keduri kita duk buat Allah cawan dah pecah belaka hilang, ambil celum kita minum. Kita pula duk kat dapur orang kan tengok kan, tak apa, tapi makruh lah, maksudnya tak elok dipandang. Tengah-tengah minum, anak dara tengah minum, tiba-tiba bakal mak mentua datang, Allah, anak dara minum dalam bekas macam ni, letih juga tu kan. Oleh kerana tu kita menyaksikan dalam bab ini, ya, adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dia tidak akan minum kalau benda-benda yang ada di bawah dalam bentuk yang begini. Kalau di atas maksudnya tak mampu untuk dibuat apa-apa, itu lain hukumnya. Baik, wallahu alam. Tetapi kita melihat perbahasan ulama panjang dalam bab ini, ya, cuma kita mengatakan insya-Allah ala ijtihad, mengikut ijtihad para ulama, ya, maksudnya makruh, tak eloklah, ya. Baik. Bab 113. Babu karahatin nafkhi fi syarabi. Kemakruhan, bab berkaitan kemakruhan meniup dalam minuman. Okey. Pertama, tuan-tuan dan perempuan, bagi saya untuk memahami hadis ini secara tepat, apa yang Allah arahkan, Rasul arahkan ikut. Apa yang Allah larang, Rasul larang, tinggalkan. Jadi bila makruh itu tak makruh walaupun tanzih tidak disuka, cuba kita sedaya upaya cuba elakkan. Ya, kecuali kalau dah tak ada upaya untuk mengelakkan, maka fattaqullaha mastata'tum. Cuma kita akan cuba membuat sebaik-baik apa yang mendapat keredaan Allah. Okey? Jadi di sini ada satu bab lagi, bab berkaitan kemakruhan meniup dalam minuman. Maksudnya ada larangan kita meniup minuman. Kadang-kadang kita rasa panas, teh ni orang tu hidang panas kan. Fuh. Ya, tak boleh sebenarnya. Nak bagi anak minum tu kan, ambil sudu ambil pinggan tak boleh. Ya, ada larangan. Kenapa? Bagi saya beriman dahulu. Bila Rasulullah tak bagilah. Ya, hukum hakam tu akan datang.
perkara-perkara yang terkandung sebalik hikmah dilarang meniup tu akan datang. Mungkin carbon oxide yang kita tiup itu dia terlibat dalam proses berkaitan dengan gas-gas yang berterbangan. Wallahu a'lam, ilmu di sisi Allah. Cuma di dalam hadis ini ada larangan, sama ada air itu panas ataupun ada benda di dalamnya, ada larangan. Jadi kita saksikan hadis yang diterangkan di bawah ini. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha 'anil nafkhi fi asy-syarab faqala rajulun al-qazatu araha fil ina faqala ahrikha qala fa inni la urwa min nafsin wahidin qala fa abini qadaha idzan anfika rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang meniup dalam minuman. Lalu seorang lelaki berkata, "Ya Rasulullah, ada kotoran yang mana aku lihat di dalam wadah tersebut." Ya, mungkin kita nampak ada semut ke, ada apa ke, kita pergi tiup. Lalu baginda bersabda, "Kalau begitu, alirkan." Yakni kita buangkan. Ya. Tolak-tolak ke, buangkan. Maksudnya buang kotoran yang ataupun benda-benda yang terlekat pada air tu, tuangkan. Kemudian orang itu berkata lagi, "Sesungguhnya aku ini belum merasa puas minum dari sekali nafas." Ya, Masya Allah, dia minum sekali nafas tu tak puas, guk habis. Jadi Rasulullah mengatakan, ya, kalau begitu singkirkan dulu wadahnya itu dari mulutmu. Ya, singkirkan. Okey. Ini disebabkan sahabat ini dia minum dalam satu bekas tu, begitu kedudukannya. Jadi guk nafas dia masuk keluar. Dia sambil minum sambil bernafas dalamnya pun dilarang. Jadi di sini dalam hadis ini, apabila sahabat Nabi datang berkata, "Ya Rasulullah," ya, Rasulullah melihat dia meniup. Rasulullah kata, "Kenapa tu?" Kerana ada binatang ataupun benda-benda yang kita nampak tak berapa selesa untuk diminum. Lalu Rasulullah kata, "Jangan kamu tiup, tuangkan, buangkan, atau ambil tangan tu atau ambil sudu, buangkan, jangan tiup." Ya, subhanallah, apa hikmahnya? Wallahu alam, ilmu di sisi Allah. Tapi hikmahnya ada, kerana Rasulullah berbicara bukan mengikut hawa nafsu. Kemudian lelaki ini kata, "Ya Rasulullah, aku kalau minum kalau sekali tak puas." Jadi Rasulullah kata, "Baiklah, seteguk tu tak puas, katakan, kamu kalau nak bernafas juga dalam minuman, maka minum, tarik keluar, tarik nafas balik. Lepas tu minum, lepas tu tarik nafas." Begitu kedudukan. Jangan minum, letakkan mulut kamu guk sampai bernafas di dalam bekas air ini. Ini menunjukkan satu isyarat, satu benda yang penting yang kita kena perhatikan. Kerana Rasulullah tidak berbicara mengikut hawa nafsu. Siapa yang mahir dalam bab-bab gas ini boleh mengkajilah balik tentang apa dan kenapa Rasulullah lakukan. Ya, pertama kita beriman begitu kedudukan hadis, dan kita beriman tentang kebaikan larangan Rasulullah itu, dan baru kita mencari hikmah yang terkandung. Jangan kita cari hikmah dulu tanpa beriman dengan perkara tersebut, kerana ia akan menimbulkan fitnah pada diri kita. Okey. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an yatanaffasa fil ina'i aw yunfakha fihi, rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kalau ditarik nafas di dalam bekas waktu minum atau ditiup di dalamnya. Ya, larangan kita bernafas di dalam bekas minuman, ya, dan meniup air di dalam bekas minuman. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan kita dah tahu ni, kalau anak cucu nakkan teh yang panas tu, jangan kita tiupkan. Jadi letakkan dalam piring ataupun kita kipaskan, kipas. Tangan pun kuat juga kipas kan. Kipas sampai agak-agak sejuk, baru bagi minum. Tangan kiri, bagi tangan kanan. Macam tu keadaan dia. Ya, jadi larangan ini menunjukkan sunnah Rasulullah, ya, melarang meniup minuman ataupun dikatakan berkaitan dengan makanan. Ya, dilarang kerana hikmah itu hanya Allah yang mengetahui. Ya, dan juga jangan minum dan bernapas di dalam air. Ya, mungkin kalau dalam botol ni mungkin kita
tak menjadi masalah. Kenapa? Bila botol dah masuk dalam mulut tu, ya, nafas tu dah tak kena pada air tersebut, jadi guk tarik nafas apa semua. Tetapi kalau bekas macam ni, ya, bila kita minum, hidung kita pun masuk dalam cawan, ke begitu kan? Bismillah, try. Hidung masuk dalam bekas. Kalau macam ni, bukan hidung je masuk, kepala pun masuk kan? Jadi oleh kerana itu kita mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, jangan bernapas ataupun jangan minum di dalam bekas yang besar, dan jangan meniup dalam air yang kita nak minum. Ya, ini khas untuk air yang nak minum, tetapi kalau yang tak minum tak menjadi masalah, ya, air yang nak minum. Baik. Bab 114. Babu bayani jawazi syurbi qa'iman wa bayani al-akmala wal afdalu syurbu qa'idan. Ini bab yang selalu menjadi isu yang besar di dalam kehidupan kita. Bab uraian tentang bolehnya minum sambil berdiri, dan huraian bahawa yang tersempurna dan termulia ialah minum sambil duduk. Ya, ini di antara bab-bab yang agak menarik untuk kita lihat, yang mana kita, masyarakat kita yang berbagai-bagai pandangan dan pendapat, cuma kita mengatakan kita kembali kepada Allah dan Rasul dan kita cuba mengambil yang terbaik, iaitu sifat kita. Tetapi kalau tidak dapat yang terbaik, maksudnya ada kelonggaran di sana. Baik, di dalam bab ini Imam An-Nawawi rahimahullah telah meletakkan satu bab minum sambil berdiri, tetapi yang paling baik sambil duduk. Itu secara ringkasnya. Okey, dalam bab ini termasuk ke dalam hadis Kabsyah yang lalu yang berkaitan dengan Ummu Thabit yang dia melihat Rasulullah minum sambil berdiri. Pertama, hadis ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala saqaitu an-nabi min zamzam fashariba wa huwa qa'ima, muttafaqun alaih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma katanya, aku memberi minuman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari air Zamzam, beliau minum sambil berdiri. Okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum sambil berdiri, minum air Zamzam. Okey, ada yang mengatakan ini sunnah minum air Zamzam sambil berdiri. Ya, wallahu a'lam. Kita menyaksikan perbahasan ulama agak sengit dalam bab ini, yang mengatakan kita melihat keadaan, ya, suasana, dan ini mengisyaratkan kepada kita mungkin di Mekah dalam keadaan yang bagaimana, kita kena ambil kira, wallahu alam. Namun hadis ini dikaitkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum air Zamzam sambil berdiri. Okey. Kemudian wa'an Nazzal ibn Sabrah qala ata Ali radhiyallahu anhu babar rahaba fashariba qa'iman wa qala inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama ra'aitumuni fa'altu, rawahu al-Bukhari. Dari An-Nazzal bin Sabrah katanya, Ali datang di pintu Rahabah, halaman suatu masjid, lalu ia minum sambil berdiri dan ia berkata, sesungguhnya aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sebagaimana kamu melihat aku melakukan, yakni minum sambil berdiri. Jadi hadis ini dikaitkan dengan Ali radhiyallahu an, yang mana menceritakan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum sambil berdiri. Cuma yang menjadikan perbahasan, okey, babur rahabah, yakni satu tempat yang luas yang berada di Kufah. Okey, satu tempat yang berada di Kufah, satu kawasan ataupun satu macam pintu gerbang tu, di situ dinamakan babur rahabah. Okey, kemudian dalam bab ini
dikaitkan, adakah minuman ini sama yang kita ceritakan qirbah bekas tu yang tergantung, satu bab juga yang menjadi perbahasan, ataupun bekas air yang ada seperti setengah tempat tu, ya, dia ada di tepi tu, lalu orang datang celum dan minum, macam zaman-zaman dahulu tempayan, ada tempurung, dikait, diminum, ya. Wallahu alam. Perbahasan itu agak perlu meluaskan sedikit, dan perbahasan itu kita kena rujuk pada zaman silam, kita kena kembali kepada zaman silam, ya, kita kena lihat balik zaman-zaman klasik zaman-zaman dahulu, yang mana masyarakat kita dahulu menggunakan tempurung sebagai cawan, kadang-kadang, ya, lagi apa dia gunakan, tempurung, tempayan dah ada dah kan. Lepas tu serbuk kopi belakang kuali digunakan, betul, nujum 4 belalang tu lah. Okey, cuma nak menceritakan benda-benda yang klasik macam tu dia berlaku. Kalau kita baca dalam kisah Ibnu Battutah yang datang ke Kepulauan Jawa ni, yang termasuk kepulauan kita ni, yang agak menarik, ya, dia menceritakan penggunaan alat-alat ni. Baik, jadi di sini Ali datang di pintu Rahabah, halaman suatu masjid. Lalu ia minum sambil berdiri dan ia berkata, sesungguhnya aku pernah melihat Rasulullah SAW melakukan sebagaimana yang engkau semua melihat aku lakukan, yakni minum sambil berdiri. Okey, dalam bab ini Syekh mengulaskan, Syekh Salim Ibni Aid Al-Hilali mengatakan, ini menunjukkan kadang-kadang setengah orang menganggap benda tu tahrim, haram. Minum diri, duduk, kan? Okey, bagi mereka yang ada ilmu, cuba pecahkan tradisi, ya, supaya mereka mengetahui bahawa minum secara berdiri itu pernah dibuat oleh Rasulullah, ya. Cuba pecahkan tradisi. Tapi nak pecah tradisi itu yang sakit tu. Bila kita nak pecahkan tradisi masyarakat kita yang dah tertanam, baru nak pecah tradisi beberapa perkara, orang dah hukum kita sesat, habis cerita. Sadaqallahul azim. Tak boleh nak bercakap apa. Okey, jadi dalam bab ini dia mengatakan bagi mereka yang alim perlu sedikit membuka minda masyarakat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila kita berada di sini, saya ingin mengatakan kita perlu buka minda, kerana agama ini satu agama yang azim, agama yang besar, memerlukan minda terbuka, bersedia untuk menerima maklumat-maklumat. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, bila Ibnu Abbas mengajar tafsir ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar tafsir pada zaman itu, siapa di depan baginda? Ahli perniagaan, ahli buat besi, ahli buat parang, buat pedang, ahli apa lagi, tukang kebun, tukang apa, pedagangnya, peternaknya, petaninya, semua berada dalam kategori yang tak sama. Tetapi bila Rasulullah membukakan mindanya, cukup dengan ayat Al-Quran, was-sama'i wat-tariq, demi langit dan jalan-jalan. Tuan-tuan dan perempuan, Rasulullah berbicara dengan siapa? Dengan orang-orang yang saya katakan tadi, demi langit dan jalan-jalannya. Maksudnya galaksi yang ada di atas langit. Siapa dia pun nak fikir? Tetapi itulah kesan daripada bacaan itu, kita menyaksikan tamadun Baghdad berlaku. Dibuka minda. Tetapi kalau kita tak nak buka minda, nak juga tok nenek kita, walaupun bercanggah agama kita, bercanggah syariat, silap kita. Oleh kerana itu kita menjadi jumud, menjadi beku. Oleh kerana itu bila cerita-cerita karut, tahyul, hantu, syaitan kononnya menakutkan untuk gembira, sebenarnya dia membekukan minda kita, menakutkan, menyebabkan kita menjadi mundur. Buka minda, lihat satu perkara yang lebih agung. Jadi dalam bab ini kita menyaksikan, ya, apabila Syekh ni mengatakan biarkan orang tahu bahawa ini di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya orang tidak mengetatkan satu perkara yang Allah bagi ruang, mempermudahkan. Baik, kemudian kita dalam bab hadis ini, apabila Sayyidina Ali mentakkidkan, mengkonfirmkan, kamu melihat seperti mana aku lakukan ini, ya, yakni aku melihat Rasulullah buat begini. Subhanallah, dia buat cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mengajar kepada masyarakat ketika itu. Oleh kerana itu terutamanya yang buat ini Sayyidina Ali, ya, sahabat Nabi. Terus orang terima. Dan saya ingatkan kepada para ustaz, para pendakwah, berhati-hati dalam mengeluarkan fatwa dan juga melakukan perbuatan. Kerana perbuatan kamu tu orang akan tengok sebagai hujah. Itu sakit tu.
Ustaz buat, letih kita. Ustaz pun merokok, letih kita. Ustaz berkokok, letih kita. Ustaz, para pendakwa, ittaqillah, takut kepada Allah. Dia kena berada di atas jalan yang paling betul dan takut pada Allah supaya tidak melakukan perkara yang dilarang. Tu pasal bila ustaz-ustaz mencaci atau maki manusia, anak murid kita, ustaz pun buat begitu, habis kita. Ya, berbahaya. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, orang awam dia tak nampak, dia kata itulah ustaz. Keluar kat TV, nampak ustaz tu. Bila masyarakat kita keluar TV, sahih, dah tak ada tak sahih dah. Ya, semua betul. Silap. Tapi nak buat macam mana? Begitu hujah. Dia dah tak dapat kat ustaz tu, isteri ustaz buat. Isteri ustaz pula. Ya, dia tuju isteri ustaz buat. Hujah dia isteri ustaz buat. Walaupun ustaz kat rumah naik pening kepala, makan Panadol tiap-tiap hari nak betulkan isteri dia. Kita terus hujah isteri ustaz buat. Okey, jadi dalam bab ini kita kena faham elok-elok yang para pendakwah, para asatizah, ustaz, tuan guru perlu berhati-hati dalam pergerakan mereka. Ya, subhanallah. Macam hari tafakur tu saja dah berapa ramai ustaz tu buat, depan pegang lilin pula tu. Lilin. Pegang lilin, hari tafakur pegang lilin. Ustaz, ittaqillah, kita katakan. Kamu dah faham bab-bab begini, bukan cara begitu tafakur. Nauzubillah min zalik. Baik. Kemudian wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala kunna na'kulu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu namshi wa nashrabu wa nahnu qiyamun, rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun. Okey, maksudnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma katanya, kami semua dahulu di zaman Rasulullah pernah makan sambil berjalan dan minum sambil berdiri. Ini hujah ni kuat. Ya, orang nak kata, macam mana ni kamu ustaz minum berdiri? Ya, okey, ustaz makan berjalan. Macam mana ustaz makan berjalan? Dia pergi makan nasi sambil berjalan, nasi lemak. Tak ada nak pergi kelas tu kan, dah lewat terus makan. Tak, jangan macam itu. Bukan nasi lemak dia makan. Maksud makan yang dimaksudkan dalam berjalan, makan macam simple, buah-buahan, pisang, kacang, ya, kalau dulu kurma, itu maksud dia. Jangan pergi bantai nasi lemak, nasi kerabu apa semua kan, roti canai, ya, makan sambil berjalan, tu tak kena. Okey, itu tak kena. Okey, dalam hadis ini riwayat Ibnu Umar, ya, kisah Ibnu Umar, kami tengok ya, perhatikan, kami semua dahulu di zaman Rasulullah pernah makan sambil berjalan dan minum sambil berdiri. Mengisyaratkan Rasulullah ada zaman tu dia menyaksikan sahabat makan kurma, makan dalam bentuk simple-simple begitu sambil berjalan, dan dia tidak ingkar, dan sahabat lain pun tak ingkar, dan minum sambil berdiri, ya, minum sambil berdiri, dan tidak ada yang mengingkarnya. Okey, baik, jadi menunjukkan kepada kita perkara ini ada kelonggarannya, tetapi ingat, sambil duduk lebih afdal. Okey, sambil duduk lebih afdal, tidak dinafikan. Okey, tetapi tidak ada larangan dalam bentuk-bentuk yang kita katakan macam makan buah-buahan yang kecil-kecil, makan simple-simple begitu, okey, tak menjadi masalah. Wallahu a'lam. Okey, tapi kita tengok lagi. Kita tengok. Dari Amir, wa an Amrin Ibn Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabu qa'ima wa qa'idan, rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Dari Amr Ibn Shu'aib, dari ayahnya, dari datuknya lelaki, datuk lelaki, katanya, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum sambil berdiri dan duduk. Ya, mengisyaratkan kepada kita, ya, Rasulullah pun minum berdiri sambil duduk. Cuma saya nasihat kepada ikhwah, ya, terutamanya bagi mereka yang dah belajar macam ni, kena raikan masyarakat. Ya, terutamanya para ustaz, kena raikan masyarakat. Jangan disebabkan ustaz minum berdiri orang tolak. Jangan. Jadi bila kita tengok masyarakat ni agak ambil berat tentang minum secara duduk,
maka kita kena raikan. Terutamanya kalau mak kita, ayah kita tengok kita, ya, saya sendiri kalau mak ayah, kita tahu mak ayah kita ni tak suka minum sambil berdiri kan, kita duduklah. Walaupun kita tahu, jangan nak tunjuk, tak apa Rasulullah buat, jangan, orang tak faham, disebabkan itu orang lari silap kita. Kita kena raikan, ya, duduk tak apa. Kecuali kalau dah keadaan mendesak, tidak ada tempat untuk duduk, ya, dah crowded sangat, tak ada tempat, maka buat secara berdiri, tak menjadi masalah, ya. Baik. Kemudian wa an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha yashraba ar-rajulu qa'ima qala Qatadah faqulna li Anasin fa'aklu qala dhalika asyarrun aw akhbathu rawahu Muslim wa fi riwayatin lahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam zajara ani syurbi qa'ima. Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa baginda melarang kalau seseorang itu minum sambil berdiri. Okey? Qatadah berkata, lalu kami bertanya kepada Anas, kalau makan bagaimana pula? Anas menjawab, yang demikian itu lebih teruk daripada minum. Maksudnya makan lagi teruk daripada minum. Jadi dua hadis ini, itu yang dikatakan kita kena gabungkan hadis tersebut. Kedua-dua hadis ini tidak dapat dikesan melainkan kedua-duanya sahih. Yang mana dahulu, yang mana kemudian kita tak dapat kesan. Yang mana nasih wa mansuh tak ada. Jadi oleh kerana itu kena gabungkan, dan Imam An-Nawawi menggabungkan hadis ini menunjukkan kepada kita dibenarkan makan berdiri dan minum berdiri, dan sebaik-baiknya duduk. Okey, sebaik-baiknya duduk. Okey. Kemudian di dalam riwayat Muslim lain disebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang minum sambil berdiri. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yashrabanna ahadun minkum qa'ima faman nasiya falyastaqi', rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah bersabda, janganlah sekali-kali seorang itu dari kamu semua minum sambil berdiri, maka barang siapa lupa, maka hendaklah dia memuntahkannya. Subhanallah. Hadis ini agak keras. Hadis ini agak tegas, mengisyaratkan siapa ingat minum sambil berdiri, buangkan. Okey. Setengah ulama memberikan fahaman pandangan mereka terhadap hadis ini menunjukkan bila arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk yang begini, ya, minum cara berdiri itu adalah tahrim. Okey, ingat kita mengatakan berselisih pandangan ulama dalam bab ini banyak. Jangan kita bertengkar. Tiba-tiba datang seorang syekh, kamu minum macam ni, tak boleh, haram. Sabar je lah. Jangan disebabkan kita tak ada ilmu nak berlawan, sabar je lah dah. Ikut je lah, duduk, ya. Jangan sampai kita bertengkar dalam masalah yang begini, kerana ada yang mengatakan haram minum sambil berdiri dan ada yang mengatakan tak apa. Okey, saya ingatkan dalam bab-bab yang begini jangan bergaduh. Bab-bab air, ya, tiba-tiba ada yang kata haram, kita pula aku dah belajar, tak apa, tuang air ke mukanya. Amboi, barak. Ya, bila tuang air mukanya kita jatuh haram pasal kita buang air ke muka dia. Jadi yang sebaik-baiknya dalam bab-bab yang sini, tuan-tuan dan puan-puan, bagi saya bukan orang yang suka berselisih pandangan. Ya, kita sabarkan, kita bertolak ansur dalam bab, kerana kita lihat perbahasan begitu luas. Siapa yang mengharamkan, yang mengatakan kena minum sambil duduk, dan ada yang membenarkan, kita raikan antara satu sama lain. Wallahu a'lam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita masuk balik bab yang berikutnya, bab yang ke-115, babu istihbabi kauni saqil qaumi akhirahum syurban. Bab galakkan kepada orang yang memberi minum orang banyak supaya ia minum terakhir sekali. Ini di antara perkara yang paling penting. Ada adab kita memberi makan dan minuman kepada kaum. Jadi hadis ini mengisyaratkan kepada kita tentang seorang yang memberi, dia servekan orang, bagi minum kan, dia bagi minum, okey, maka dia adalah orang yang terakhir sekali minum. Tu galakkan. Begitu juga tuan rumah kan, dia ajak orang makan, ya, sebaik-baiknya dialah orang yang terakhir sekali pada bila majlis makan tu. Kecuali kalau makanan tu dah ada siap-siap tu, itu lain cerita. Tapi tiba-tiba makanan tu datang,
ya, jemaah dah datang, hari itu terlewat, maka seharusnya tuan rumah yang memberi makan dan minuman itu adalah orang yang terakhir, bukan dia orang yang terawal, kan? Dia bantai dulu, amboi, tetamu terkejut, aku datang nak makan, tuan rumah dulu makan, tak ajak pula tu, kan? Jadi tuan rumah, kenapa dalam bab ini apabila kita menyaksikan tuan rumah dia tahu cari jalan nak makan macam mana, orang punya majlis ataupun orang yang menghidang dia akan tahu, kalau habis pun dia tahu nak cari macam mana makan dan minuman tu. Kalau orang yang ada dari luar, oleh kerana zaman sekarang ni moden sikit, senang dapat, tapi kalau kita datang, orang yang datang macam negeri Arab yang tak tahu ke mana kita nak cari makan, ya, pergi hotel, pergi hotel. Sekarang pun dah kira senang juga, kalau pergi kat Mekah tu ada, ya, Desaji Malaysia punya restoran, senang, kan? Tapi kalau dahulu tu bila pergi tu tempat makan tu jadi problem. Jadi kalau orang yang bagi serve tu, dia bagi orang hidang tu, hendaklah dia orang yang terakhir, kerana dia tahu kat mana boleh dapat lagi. Tetapi orang yang datang tak tahu, jadi tak tahu, dia main balik je. Jadi dalam hadis ini, an Abi Qatadah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala saqil qaumi akhiruhum, yani akhiruhum syurban, rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun. Dari Abu Qatadah, dari Nabi, sabdanya, orang yang memberi minum pada kaum, yakni orang yang banyak, maka itulah yang terakhir di antara mereka, yakni meminumnya. Orang yang bagi hidangan, maka dia yang orang akhir minumnya. Orang yang bagi hidangan, dia orang akhir makannya. Itu kaedahnya, kerana kita bagi untuk makan, orang makan. Tapi habis Ustaz, tak dan, macam mana? Kita kemain nak air sirap tu, air apa lagi, tiba-tiba last orang tu, itu lelahnya kita meleleh halio. Sabar tuan-tuan dan perempuan, istilah sabar dalam bab itu, bila kita redha orang lain menghabiskannya, besar pahala. Macam program raya, kan? Kambing bakar 3 ekor, kita duk sibuk layan tetamu, lah habis kambing, meleleh halio kita. Nak buat macam mana? Sabar je lah, kan? Kita nak melayan, okey, insya-Allah Allah bagi lebih daripada tu. Jadi oleh kerana tu, dalam bab-bab yang begitu, kita kena bersabar dan redha. Tak apa, tak dapat makan ke, tak dapat minum, tak apa, tapi dapat pahala daripada Allah, ya, pahala daripada Allah, dan kita tahu cara nak menyelesaikannya, berbanding dengan orang datang yang tak tahu macam mana nak dapatkannya, ya. Jadi kita buatkan khidmat yang baik begini. Itulah cara yang Rasulullah ajar kepada kita. Wallahu alam bisawab. Ya, kalau ikutkan buku jilid 1 ni tinggal dalam 5 hadis je lagi. InsyaAllah kalau ada rezeki dipanjangkan umur, ya, kita akan sambung dan kita tutup buku ni, kita buka buku yang kedua pula. Wallahu alam bisawab. Yang baik itu datang daripada Allah, salah dan silap dari kelemahan saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.